Okey, untuk kelas sebelum ni apa yang kita dah belajar adalah berkenaan dengan pecutan dan juganya pecutan. Okey, untuk langkah yang pertama kan, sebelum kita nak cari pecutan dan juganya pecutan, okey, kita kena pastikan dulu, kita kena dapat tahu dulu perubahan laju. Okey, untuk mencari perubahan laju, soalan dia akan bagi perubahan awal dan juga perubahan akhir. So, kita boleh carilah perubahan laju daripada soalan yang diberi. Okey, selepas kita dapat perubahan laju, kita akan bahagilah perubahan laju tersebut dengan masa yang diberi. Okey, selepas uh, kita cari, seterusnya kita akan dapat pecutan dan juga ataupun nyah pecutan berdasarkan soalan yang dibagi. Okey, kalau untuk pecutan, dia punya simbolnya ialah positif. Okey, kalau nyah pecutan, dia punya simbolnya ialah negatif. Contohnya, kita akan dapat 10. 10, so kita tahu dia adalah pecutan. Okey, kalau jawapannya yang kita dapat ialah negatif 10 contohnya. So, kita tahu dia adalah nyah pecutan. Sebab apa? Sebab dia ada simbol negatif dekat depan nilai tersebut. Okey, itu yang kita ada belajar kelas sebelum ni. Okey, untuk kelas hari ni kan kita akan teruskan pembelajaran kita, iaitu kita akan melaksanakan pengiraan yang melibatkan pecutan termasuk penukaran unit. Okey, cuba tengok dalam buku teks kan, muka surat 181. Okey, kita tengok dalam kotak tekan untuk unit ukuran pecutan yang biasa kita guna ialah unit laju ialah kilometer per jam. Okey, masanya ialah jam. Okey, kemudian untuk unit laju meter per saat, masanya ialah saat. Okey, untuk unit pecutan, kita akan tulis sebagai kilometer per jam kuasa 2. Okey, atau kmj negatif 2. Kalau tak ada palang ni, kita kena tulis dia sebagai negatif 2. Dia kena tulis salah satu palang ni atau negatif 2. Okey, kemudian kalau ni yang bawah pula ialah meter per saat kuasa 2 atau meter saat negatif 2 dekat bahagian atas tersebut. Okey, untuk hari ni cuba tengok kan dalam buku teks buku surat 181. Kita akan tengok contoh 15, kita akan tukarkan 420 meter per minit, kemudian per minit, kemudian kita akan tukar dia kepada kilometer per minit. Okey, kemudian kita akan ambil 420 meter kita tahu kan dia bagi meter per minit, kemudian bahagi dengan minit, MIN. Okey, ini bagi dengan minit sebabnya dalam soalan dia bagi per minit. Kemudian kita akan tulis 420 meter per dengan minit. Per minit sebab kita ambil dekat soalan yang dia bagi ni. Kemudian kita akan bahagi pula dia dengan minit. Kan? Okey. Kemudian, okey, 420 darab dengan 1. Kenapa 1? Okey, sebab meter kan, kita nak dapatkan dia. Kita bahagi dengan minit. Kemudian, yang ni pun kita akan tulis balik dengan bahagi dengan minit. Okey, seterusnya, kita nak dapatkan jawapannya yang soalan minta ialah dalam kilometer. Okey, seterusnya 420 darab dengan, okey, ni 1 bahagi dengan 1000. Sebab apa? Kita tahu 1 kilometer bersamaan. Okey, so soalan dia bagi kita tahu kenapa 1/1000, sebabnya 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Kemudian kita bahagi dengan minit macam soalan bagi tu kan. Okey, kemudian kita akan bahagi dengan minit juga. Okey, seterusnya kita akan ambil lah 420 ni bahagi dengan 1000. 420 bahagi dengan 1000 kilometer. Sebab kita dah tukar dia kepada kilometer tadi kan. Kemudian kita akan tulislah balik bahagi dengan minit. Sebab dia tak ubah yang untuk masa tu. So yang ni pun bahagi dengan minit
Dan seterusnya kita akan dapat 420 bahagi dengan 1000 dapat 0.42 kilometer per dengan minit. Yang ni pun bahagi dengan minit. Okey, seterusnya kita akan tuliskan dia. Okey, 0.42 kilometer per minit kuasa 2. Okey, so kita boleh toleh-toleh lah. Kita akan dapat dia punya jawapan kilometer minit kuasa 2. Sebab apa minit yang kita tulis minit kuasa 2? Sebabnya sini pun ada minit, sini pun ada minit. Atau kita boleh tulis dia juga macam ni. 0.42 kilometer. Okey, minit negatif 2. Sebabnya dia punya soalan kilometer per minit dan juga per minit. So, minit tu dia akan ada 2 kali. Okey, seterusnya untuk contoh 16, tengok dalam buku teks muka surat 182. Okey, Rani berbasikal selama 3/4 jam dari dari rumahnya ke festival kebudayaan yang diadakan di bandar dengan perubahan lajunya ialah 18 km per jam. Okey, perjalanan ke festival kebudayaan mengambil masa kurang 40% berbanding dengan masa balik dengan perubahan laju yang sama. Okey, dia beritahu perubahan laju dia adalah sama tetapi masa kurang 40% berbanding dengan masa balik kan. Okey, hitungkan beza pecutan antara pergi dan juga balik. Okey, untuk contoh 16 ni, okey, dia dah bagi tahu pecutan semasa dia pergi tu. Okey, so dia kata 3/4 jam. So kita akan cari yang pertama ialah pecutan semasa pergi sama dengan 18 km per jam bahagi dengan 3/4 jam. Okey, yang ni kita akan tulis balik lah 3/4 jam sebab yang atas ni pun jam, yang bawah ni pun per jam. So, 18 bahagi dengan 3/4 kita dapat dia ialah 24 km per jam kuasa 2. Okey, kan dia kata masa berkurang. Apabila masa berkurang daripada 3/4 jam, kan? Okey, so masa berkurang tu kita kira masa berkurang ialah 40%. So kalau 40% kita akan tulislah 40% kan? Sebab dia 40%. So darab dengan 3/4 jam. Okey, sebab dia kata kurang 40% daripada masa yang dia bagi tu. 3/4 jam. So kita akan dapat 0.3 jam. Okey. Kemudian kita akan tengok pula masa yang dia ambil untuk pulang. Kita akan kira. Masa yang diambil semasa pulang. Okey, kita akan tengok masa diambil semasa masa pulang. Okey, macam kita soalan dia bagi tadi ialah 3/4 jam. 3/4 jam ni adalah bersamaan dengan 0.75 jam. Okey, so 0.75 jam tolak dengan 0.3 jam. 0.3 jam yang kita dah cari tadi kan, dia kata kurang 40%. So, bila dia kata kurang 40%, kita nak tengoklah dia kurang masa yang dia ambil tu kurang 40% tu kurang 0.45 jam. Okey, lepas tu kita akan cari, dia suruh kita cari beza pecutan. Okey, so bila nak cari beza pecutan antara pergi dan balik, kita tahu dah tadi. Untuk sebelum ni kita dah cari pecutan semasa pergi. Okey, ni kita akan kira pula pecutan semasa pulang. So, kita akan cari pecutan semasa pulang. Kita akan ambil perubahan laju tu iaitu 18 km per jam bahagi dengan 0.45 jam yang kita dapat tadi. Kan dekat bahagian atas ni. Okey, so kita akan dapat 40 km per jam kuasa 2. Atau kita boleh tulis 40 km J negatif 2. Okey, bila dia suruh kita cari beza pecutan. So, untuk cari beza pecutan, okey, kita akan ambil
yang besar lah kan. Yang besar, kita ambil yang semasa dia pulang 40 kilometer per jam kuasa 2 tolak dengan 24 kilometer per jam kuasa 2. So, kita akan dapat beza percutiannya ialah 16 kilometer per jam kuasa 2. 24 ni kita ambil mana? Okey, 24 ni kita ambil dekat yang kita kira mula-mula tadi. Okey, so kita tahu. Okey, perbezaan percutian antara pergi dan juga balik. Okey, untuk soalan yang terakhir. Kan, untuk yang kita akan belajar untuk hari ni. Okey, contoh 17. Dia kata Sami memandu dengan kelajuan yang dibagi iaitu 70 km per jam. Kemudian dia kata dia menambah kelajuan keretanya kepada 100 km per jam dalam masa 30 minit. So, dia semua kita kira lah. Hitung percutian dalam kilometer per jam. Okey, mula-mula kita punya langkah pertama, kita kena tahu dulu perubahan laju. So, untuk tahu perubahan laju, kita akan ambil 100 km per jam tolak dengan 70 km per jam. So, kita akan dapat 30 km per jam. Selepas kita dapat 30 km per jam, kita nak kira percutian dalam masa 30 minit. So, kita tahu kalau 30 minit ni adalah bersamaan dengan 0.5 jam. Okay. So, kita nak cari percutian. Percutian sama dengan 30 km per jam bahagi dengan 0.5 jam. So, kita akan dapat 60 km per jam kuasa 2. Okey, kenapa jam kuasa 2? Sebab dekat sini pun ada jam, dekat sini pun ada jam. So, kita akan tulis dia sebagai J kuasa 2. Okey. Untuk soalan B, dia minta kilometer per jam per saat. Okey, kita tahu masa yang dia bagi tadi ialah 30 minit. So bila 30 minit, kita nak tukar dia kepada saat lah, kan? Sebab dia bagi saat. Soalan dia minta saat. So, 30 darab dengan 60. 60 apa? 60 saat. So, kita ni 30 minit darab dengan 60 saat. Okey. So, kita akan dapat dia sebagai 1800 saat. Okey. Untuk soalan B, kita akan buat langkah yang sama. Percutian kita akan ambil yang tadi perubahan laju, kan? Dekat sini iaitu 30 km per jam bahagi dengan 1800 saat. Okey, seterusnya kita akan dapat 0.0167 km per jam per saat. Sebab apa per jam per saat? Sebab soalan dia minta kilometer per jam per saat. Okey, itu je yang kita akan belajar untuk hari ini. Okey, seterusnya jawab soalan yang ada dalam link Google Form yang disediakan dan seterusnya buat refleksi.